Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video channel saya. Video kali ini kita akan menceritakan tentang seorang individu yang mungkin memberi inspirasi kepada kita. Ceritanya memberi inspirasi kepada kita. Seorang artis, selebriti luar negara, antarabangsa, seorang pelakon, pelawak antarabangsa dan dikenali seluruh dunia. Bagaimana dia menggunakan kelemahan dia menjadi sebagai sebuah kelebihan buat dia. So, siapa yang saya maksudkan? Sebelum kita mulakan, siapa-siapa yang baru masuk ke video channel saya, minta tolong untuk like, share, komen dan subscribe saya punya channel. Kemudian jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification anda apabila saya upload video baru nanti. Jom kita mulakan. Siapa tak kenal dengan seorang pelakon, pelawak antarabangsa yang sangat dikenali oleh ramai orang? Siapa yang saya maksudkan? Tak lain tak bukan, beliau adalah Mr. Bean. Apakah cerita inspirasi yang kita nak ambil daripada kisah beliau ni? Sebelum kita nak tahu apa cerita inspirasi yang kita nak ambil daripada cerita beliau ni, kita nak kenal dulu dengan beliau. Nama sebenar beliau adalah Rowan Sebastian Atkinson ataupun Rowan Atkinson. Beliau dilahirkan pada 6 Januari 1955. Beliau adalah seorang anak lelaki tunggal dalam keluarganya, berketurunan British. Memulakan keriernya, beliau menjadi Mr. Bean pada tahun 1990. Kalau anda tahu, episod pertama dia jadi Mr. Bean adalah episod yang mana dia mengambil exam. Dia ambil ujian kan. Dia tiru kawan sebelah tu. Macam mana situasi dia apabila dia meniru orang sebelah kan, apabila dia dapat je satu soalan yang mungkin dia tak boleh nak jawab, so dia nak tiru orang sebelah. Dan last kali 2 minit nak habis apabila diterangkan oleh penjaga ataupun pengawas peperiksaan masa tu, ada satu lagi kertas soalan yang perlu dijawab. So bila dia buka, rupa-rupanya soalan tu yang perlu dijawab, bukan satu lagi soalan. So itulah sedikit kisah berkaitan dengan perjalanan Mr. Bean. So apa cerita inspirasi? Kalau you guys nak tahu, sebenarnya Mr. Bean ni pada awalnya adalah seorang yang pendiam, sangat pendiam. Di sekolah ni pendiam. Kenapa Macam ni, cerita dia macam ni. Pada awalnya ayah dia seorang tegas, tak membenarkan anak-anaknya tengok TV. So lamalah juga, pada satu ketika ayahnya dah membenarkan anaknya untuk tonton TV. So dia Mr. Bean ni first time tengok TV. Bila first time tengok TV, dia cenderung untuk tengok cerita-cerita komedi. Dia seronok, dia suka, dia tak tahu, dia suka sangat tengok cerita komedi. So dia pun bawa karakter-karakter komedi ni ke sekolah. So bila pergi sekolah, dia melawak, dia buat gelagat-gelagat yang mungkin kelakau sikit kat sekolah dia. Tapi tak lama, sekejap je. Bila dia masuk sekolah menengah, lebih kurang macam sekolah menengah lah, bila masuk je sekolah menengah, kawan-kawan dia mula start tak suka dengan dia. So bila tak suka dia, sebab muka dia kan, keunikan muka dia, dia buat memek muka dan sebagainya. Mungkin masa tu kawan-kawan dah tak suka dengan dia, tak senang dengan muka dia macam tu, tak senang muka dia yang unik tu. So dia pun diejek oleh kawan. Dia pernah jadi mangsa buli guys. Kemudian apabila dia selalu kena buli, menyebabkan dia menjadi seorang yang sangat pendiam, susah nak berkomunikasi dengan orang lain, dia susah nak bercakap dengan orang lain, susah nak meluahkan apa yang dia rasa. Dia menjadi pendiam sangat. Kemudian bila dia dah habis belajar, dia sambung IPT. Apabila dia menjadi seorang pendiam, dia boleh fokus dengan pelajaran dan alhamdulillah dia punya pelajaran bagus. Waktu tu dia menjadi best student dekat sebuah APT. Kemudian dia barulah waktu tu baru start, dia cenderung untuk ke arah pementasan. So dia banyak menulis cerita dan sebagainya. Satu ketika kawan dia ni adalah bekerja di bahagian drama keluar TV ni lah.
So dia ajak Rowan Atkinson ataupun Mr. Bean ni untuk dia buat satu cerita. Waktu tu lah Mr. Bean dia buat cerita, menulis cerita dekat sebuah drama sitcom, yang mana dia pun berlakon sekali dalam cerita tu. Dia berlakon sebagai watak polis, pegawai polis lebih kurang macam tu. So sampai satu tahap, beberapa tahun kemudian, dia pun nak buat cerita dia sendiri. So start tu dia fikirkan satu watak, yang mana watak dia nak watak ini kena dengan hidup dia, yang mana watak ni adalah watak diri dia, iaitu pendiam, tak banyak cakap. Mesti you guys dah tahu dah apa drama ni kan, apa cerita ni. So cerita yang saya maksudkan adalah cerita Mr. Bean. Bermulalah kisah hidup dia sebagai seorang Mr. Bean. Sebenarnya dia cipta karakter Mr. Bean ni dengan dua sebab. Okey, sebab yang pertama, sebab dia nak biar orang seluruh dunia menerima Mr. Bean. Daripada Inggeris pun boleh faham, daripada luar, daripada Inggeris pun boleh faham. So dia nak buat watak pendiam ataupun watak yang dia tak banyak cakap ni boleh diterima ramai orang. Bukan daripada negara dia saja boleh faham, luar negara, seluruh dunia boleh menerima watak tersebut, boleh faham apa yang cuba disampaikan dalam cerita ni. Yang kedua, kenapa dia buat watak yang banyak pendiam? Dia nak kaitkan cerita ini, karakter ini dengan kehidupan dia. Nampak tak? Dia macam mana dia kehidupan dia yang dulu, yang tak banyak cakap, yang pendiam. So dia masukkan dalam drama ni. So dia nak bagi tahu kelemahan dia susah nak berkomunikasi dengan orang. So dia jadikan drama ini sebagai kelebihan dia. Apa cerita inspirasi yang kita nak ambil daripada cerita Mr. Bean ni adalah, guys, dengar betul-betul. Sebenarnya dalam hidup kita ni banyak sangat kekurangan. Sebab kita manusia tak ada sempurna. Ada orang yang tak ada kaki, tak ada tangan, tapi mereka still berjaya, yang dikenali ramai. Ada orang yang tak ada kaki, tak ada tangan, tapi masih lagi berjaya. Kenapa? Sebab dia menggunakan kekurangan dalam diri dia sebagai kelebihan dia. Dia menampakkan diri dia dari sudut yang lebih positif, yang lebih baik sebenarnya. Guys, kita tahu kita banyak kekurangan, kita ada kelemahan, tetapi jangan gunakan kekurangan kita sebagai satu benda yang boleh melemahkan hidup kita. Banyak sangat kita rungutkan dalam hidup kita ni. Kita kurang itu, kita rungut. Kita kurang ini, kita rungut. Kita tak ada duit, kita rungut. Merungut sana, merungut sini. Sebenarnya guys, bila kita ada kekurangan, kita jadikan kekurangan kita ni untuk kita lonjakkan usaha kita untuk mengisi kekurangan yang ada. Masalahnya kita suka merungut berbanding untuk kita bersyukur. Sepatutnya kita kena banyakkan bersyukur, kurangkan merungut. Kita kena bersyukur dengan apa yang ada sekelilingnya. Kita kena jaga lisan kita untuk bersyukur. Kita kena jaga hati kita untuk sentiasa bersyukur. Kita kena betulkan minda kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian selepas kita bersyukur, kita kena usaha lebih sikit untuk kita capai sesuatu dalam hidup kita, untuk kita majukan hidup kita, untuk kita upgrade diri kita. So sebenarnya kita ni kena kurangkan merungut, lebihkan bersyukur. Kerana orang yang suka merungut adalah orang yang kurang bersyukur, dan orang yang banyak bersyukur adalah orang yang kurang merungut. Jadilah diri kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan apa yang ada dan usaha untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. So guys, apa yang kita kena buat adalah kita kena bangkit, do something.